video ini murid-murid akan dapat pertama mencari pemboleh ubah di dalam soalan. Maksudnya dalam soalan sains ni memang kalau murid baca soalan, dia boleh kenal pasti pemboleh ubah sama dalam ayat ataupun dalam stimulus yang diberi, contoh dalam gambar ataupun jadual ataupun graf. Yang kedua, bila cari pemboleh ubah, murid-murid akan dapat menjawab soalan pemboleh ubah, maklumat, tujuan, hubungan dan kesimpulan. Mari kita lihat kepada pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah manipulasi ialah pemboleh ubah yang diubah. Tak sama, berbeza. Maksudnya bila diubah pemboleh ubah manipulasi ni akan menentukan hasil kepada uji kaji yang dijalankan. Pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Di mana pemboleh ubah bergerak balas ni ialah pemboleh ubah yang kita nak perhatikan. Maksudnya bila kita ubah manipulasi tadi, kita dah setkan manipulasi, hasil ni kita akan dapat pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian kita ada pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni dia tak berubah, dia tetap sama supaya dia jadi macam benchmark. Jadi kita tengok macam mana nak cari pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni dia tak boleh satu ayat, satu perkataan, dia tak boleh panjang sangat. Dia mesti ada parameter dan objek. Maksudnya parameter ni, contoh kita tengok satu contoh untuk pemboleh ubah. Yang pertama, parameter ni size, objek ni kotak. Jadi pemboleh ubah ni ialah size kotak. Untuk parameter ni kita tengok, kalau contoh gambar, satu objek tu besar, satu objek tu kecil. Jadi parameternya daripada besar dan kecil ni kita akan ambil parameter ni ialah size. Kalau satu tinggi, satu rendah, parameternya ialah ketinggian. Kalau satu sikit, satu ini sikit, yang ni banyak, dia akan jadi bilangan. Jadi kena tengoklah apa yang berubah pada objek tersebut. Kalau dalam jadual, kita boleh senanglah. Dalam jadual kita boleh cari pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan juga corak. Contohnya macam ni. Kita boleh dapat pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan corak. Corak ataupun pola perubahan. Corak ni kita tengok je, kalau macam ni dia makin banyak, jadi dia bertambah. Jadi makin banyak bertambah. Kalau jadual melintang pun sama. Bahagian pertama jadual ialah manipulasi, bahagian kedua jadual ialah bergerak balas, PBB. Jadi bila kita tengok pola ni 2, 4, 6, 8, maksudnya nilai ni semakin banyak. Jadi bila semakin banyak, pola ni ialah bertambah. Untuk pola ni tak boleh guna perkataan semakin banyak. Pola mesti sama ada bertambah, berkurang ataupun tiada perubahan. Atau kalau macam tak berubah 10, 10, 10, 10, itu ialah tiada perubahan ataupun tetap. Jadual. Cikgu dah ajar itu, ini ialah PDM, manakala yang ini ialah PBB. Dapat soalan conteng je, tak payah malu. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 makin banyak. Jadinya makin banyak ni ialah bertambah. Kalau yang ni 10, 20, 30, 40, 50 pun makin banyak. Jadi kita buat simbol dapat tambah, maksud dia bertambah. Ini ialah corak pola. PDM. Ini ialah PB. Jadi corak yang ni, corak tahun dia ialah bertambah. Manakala yang ni 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 makin lama makin sedikit. Jadi ini ialah berkurang. Kita tengok nombor tu, janganlah main garis, main tambah je. Kita tengok nombor, makin banyak ke makin sikit. Kalau makin banyak bertambah, kalau makin sikit berkurang. Ini pertama, ini ialah PDM dan ini ialah PBB. Ini 0, 5, 15, jumlah semakin bertambah. Yang ni banyak, makin banyak. Sampai sini kita habis kan? 100. Ini bertambah. Kemudian 100 sampai sini dia sama. Jadi gitu. Ini corak dia kalau kita nak tulis nanti bertambah, lepas tu koma, tetap. Tengok pula macam mana nak cari pemboleh ubah dalam gambar.
Okay, kalau dalam gambar, dalam gambar kita boleh cari PDM dengan PM. Ada kadang-kadang ada gambar juga dia akan bagi bergerak balas juga. Okay, kita tengok contoh ni. Yang pertama kita kena cari apa yang sama. Okay, apa yang sama? Kalau dalam gambar ni R dengan S, kita boleh dapat yang sama saiz sangka ni. Maksud dalam sangka ada 3 ekor anak ayam, dan ni pun 3 ekor anak ayam. Maksudnya samalah, R ada 3 ekor, S ada 3 ekor. Jadi yang sama anak ayam ni punya bilangan anak ayam. Kemudian kita cari pula yang sama ni ialah berubah dimalarkan, PM. Kemudian kita cari pula yang tak sama. Yang tak sama ialah pemboleh ubah manipulasi. Jadi kita tengok apa yang tak sama. Kalau kat sini kita tengok yang tak sama makanan ni. Yang pertama R ni 500 gram, manakala S pula ialah 250 gram. Jadi yang ni banyak, R banyak, S sedikit. Jadi banyak sedikit parameternya akan jadi kuantiti, atau kita boleh guna bilangan. Kita juga boleh guna parameter jumlah. Jadi kat sini kita boleh ambil pemboleh ubah dia kuantiti makanan. Itu pemboleh ubah yang kalau kita nak cari dalam gambar atau jadual lah. Okay. Untuk soalan ini, cuba tengok apa yang sama, apa yang tak sama. Kalau soalan tu bergambar, yang sama ni ialah pemboleh ubah dimalarkan. Yang tak sama ialah pemboleh ubah dimanipulasi. So kalau kat sini yang sama, kita tengok sama ni sangka. Sangka tu punya apa? Saiz. Jadi sini ialah saiz sangka. Yang tak sama, sini ada 2 ekor ayam, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini 2, sini 5. Jadi ini ialah bilangan anak ayam. Bilangan anak ayam. Jadi yang sama ni kita punya pemboleh ubah malar. Yang tak sama ni ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian maklumat. Kadang-kadang ada soalan dia suka tanya, apakah maklumat penyiasatan? Jadi kita kena ingat, maklumat ialah pemboleh ubah. Kalau soalan tanya apakah maklumat penyiasatan, jadi kita senaraikan sahaja pemboleh ubah kita. Kalau dia minta 2, bagi PDM dengan PDB. Kalau dia minta 3, senaraikan 3-3. Kalau dia minta 1 je, boleh pilih mana-mana. Contoh pemboleh ubah manipulasi saiz kotak. Ataupun yang tadi anak ayam kan, pemboleh ubah manipulasi jumlah makanan. Malang dia jumlah anak ayam. Bergerak balas mungkin saiz anak ayam selepas 2 minggu contoh. Okay. Kemudian dari pemboleh ubah tadi kita boleh cari tujuan. Untuk soalan tujuan, murid-murid perlu menghafal ayat ni. Ayat ni kena hafal untuk menyiasat hubungan di antara tempat kosong dengan tempat kosong. Tempat kosong pertama ni kita masukkan kita punya pemboleh ubah manipulasi. Tempat kosong yang kedua kita masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Contoh, kalau manipulasi bilangan hari bergerak balas ketinggian pokok. Jadi tujuan penyiasatan akan jadi untuk menyiasat hubungan di antara bilangan hari dengan ketinggian anak pokok. Okay. Kita tengok pula, ni memang kena hafal lah sebabnya dia memang dah, ni dia punya format. Dia kena hafal lah sikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak banyak. Untuk menyiasat hubungan di antara PDM dengan daripada sini, kita boleh dapat tujuan. Tujuan yang kita bagi itu, kena hafal lah. Untuk menyiasat hubungan di antara PDM dengan PDB. Jadi kalau kat sini, dia kata untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa pokok tak disiram dengan air dengan bilangan daun yang layu. Seterusnya ialah macam mana dengan soalan hubungan atau kesimpulan. Kali ini soalan yang tanya apakah hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas, apakah kesimpulan penyiasatan, apakah hubungan penyiasatan. Jadi kita bila dapat soalan, selalunya ada 2 garisan untuk soalan ni. Sebab jawapan panjang dia akan buat 2 garis, jadi murid perlu buat 2 line. 1, 2. Okay. Lepas tu kita akan ada 3 ruang. 1, 2, 3 dekat atas. 3 ruang bawah. 1, 2, 3. Bawah 6 lah. Jadi untuk ruangan pertama, bahagian yang pertama ni kita isikan dengan semakin. Atas dengan bawah dekat semakin. Okay. Yang hujung ni atas PDM, bawah PDB. Okay. Jadi yang tengah-tengah ni ialah corak. Maksudnya yang tempat kosong yang ni kita isi dengan corak PDM. Yang ni corak PDM. Yang ni yang bawah ni corak PDB. Jadi kat sini sama dengan tutup. Contohnya kalau PDM-nya bilangan hari, PDB-nya bilangan daun. Jadi hubungan dia akan jadi semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah bilangan daun. Okey, nanti kita tengok contoh lagi. Okey, kita nak, ini contoh soalan yang tak ada jadual tapi dikasih gambar. Okey, yang pertama kita kena cari apa yang sama. Okey, yang sama ni ialah pemboleh ubah manipulasi.
Kemudian kita cari apa yang tak sama. Kita akan dapat pemboleh ubah dimandakan. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita tengok gambar. Kita ada 1, 2, 3. Dia kata rajah menunjukkan satu penyiasatan dijalankan untuk melihat jumlah air yang dapat dinaikkan dalam masa 5 minit. Kita tengok pertama untuk melihat. Untuk melihat ni ialah apa hasil kita nak tengok kemudian. Jadi ini sebenarnya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tengok apa? Kita nak tengok jumlah air yang dapat dinaikkan dalam masa 5 minit. Jadi ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Ini kata kunci dia untuk melihat. Ini sama macam untuk merekod, untuk menyiasat. Okey, kemudian dia kata menggunakan 3 sistem roda dan ganda yang berbeza. Okey, ini kata kunci untuk PDM. Berbeza. Apa yang berbeza? Diameter. Diameter siapa? Diameter roda dan ganda. Dia kena gabung lah. Parameter ni diameter. Jadi kat sini PDM ni ialah diameter roda dan ganda. Diameter ni sebenarnya kalau bulatan tu, diameter tu dari sini sampai sini. Berapa dia punya jarak dia? Panjang dia berapa? Jadi ni ada 3 gambar. Kita dah dapat kita punya PDM. Kita dah ada PBB. Jadi kata apakah pemboleh ubah yang dikenal pasti dalam penyiasatan ini? Pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kita dapat tadi saling dibalik. Diameter roda dan ganda. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ialah PBB. Jadi PBB kita tadi yang atas ni, jumlah air yang dapat dinaikkan dalam masa 5 minit. Jadi saling dibalik. Jumlah air yang dapat dinaikkan dalam masa 5 minit. Kalau tak muat tulis macam ni pun tak apa. Yang penting kita tengok jawapan tu. Okey, jadi sini 1 markah kan. Maksudnya dua-dua ni kena betul baru dapat 1 markah. Tapi selalunya dia akan bagi 2 markah lah. Okey, lepas tu dia tanya soalan hubungan. Apakah hubungan? Okey, soalan nombor 2. Berdasarkan jawapan di 8C1. Maksudnya berdasarkan jawapan yang ni, dia suruh bina hubungan. Maksudnya kita dah ada PDM sini. Kita dah ada PBB. Kita nak cari soalan hubungan. Kita buat 2 garis kat sini. Okey, tempat kosong pertama semakin. Tempat kosong yang bawah semakin tu pun semakin. Okey, jadi di sini PDM saling je balik. Diameter roda dan ganda, koma. Jadi sini saling je balik. Jumlah air yang dapat dinaikkan dalam masa 5 minit. Jadi kat sini kosong kan. Ini ialah corak. Yang ni kita kena masukkan corak. Corak ni kita tengok kat sini lah. Maksudnya kalau diameter kita tengok diameter tu makin besar ke makin kecil. Jadi kat sini yang ni dia punya roda ni kecil, lepas tu besar sikit. Yang ni besar banyak. Jadi ini ialah bertambah. Kemudian jumlah air yang dapat dinaikkan. Jumlah air dapat dinaikkan tengok. Yang ni separuh baldi je. Yang ni lebih pada separuh sikit. Yang ni pun dah dapat naik semua baldi. Jadi yang ni pun bertambah. Jadi dekat sini kita isi je. Bertambah. Yang ni pun bertambah. Jadi hubungan dia semakin bertambah diameter roda dan ganda, semakin bertambah jumlah air yang dapat dinaikkan dalam masa 5 minit. Okey.